Pas dakwa, Syafiee rakus punca Covid tular. Teruk dikecam, Najib tampil pertahan Menteri Agama. Ahli politik digesa laksana gencatan politik. Ini sebab mengapa PKP tak boleh dilaksanakan? Penularan pandemik COVID-19 boleh dielak sekiranya Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal tidak rakus untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah baru-baru ini. Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia, Nazir Helmi berkata, bekas Ketua Menteri itu boleh memilih untuk menyelamatkan Sabah dan negara dengan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada gabungan parti yang mempunyai kerusi majoriti. Bagaimanapun, beliau Muhammad Syafiee begitu rakus, tidak mahu kehilangan jawatan Ketua Menteri, maka beliau menasihati Yang di-Pertua Negeri supaya membubarkan DUN dan mengadakan pilihan raya negeri. Akibatnya, kerajaan, negara dan rakyat menerima kesan yang cukup besar dengan kadar jangkitan COVID-19 meningkat secara mendadak. Jika beliau memilih untuk menyelamatkan negara, sudah pasti beliau perlu rela menerima hakikat dan kejadian buruk ini dapat dielakkan, katanya dalam kenyataan. Namun, kata Nazir, belum reda lagi keadaan itu. Ada seorang lagi tokoh Pakatan Harapan yang sedang mencuba perkara sama di negara ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, tindakan Presiden PKR itu seolah cuba meletakkan nyawa rakyat sebagai taruhan melalui kenyataannya yang mempunyai majoriti untuk menukar kerajaan. Sedangkan jelas beliau, perkara itu masih lagi tidak dipastikan. Tetapi kerana hendak mengejar kedudukan sebagai Perdana Menteri, beliau menggalakkan ke arah pilihan raya umum. Kita melihat ini adalah cubaan kamikaze yang cukup jijik jika benar PRU mahu dilakukan oleh beliau. Sedangkan rakan sekutu dalam Pakatan Harapan sendiri pun masih terpinga-pinga terhadap langkah yang dibuat olehnya. Pemuda PAS menyeru Anwar tunjuk contoh teladan yang baik sebagai orang tua yang ingin melihat Malaysia terus berada dalam keadaan selamat tanpa memikirkan perut dan isi kepentingan pribadinya. Lihatlah apa yang berlaku kepada Sabah dan beberapa tempat lagi yang sudah terkesan. Bersimpatilah kepada rakyat yang sedang mahu membangunkan kehidupan mereka setelah melalui tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang cukup memeritkan, katanya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mempertahankan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Zulkifli Mohamad yang menjadi sasaran kecaman setelah disahkan positif COVID-19 semalam. Kata Najib, kebenaran perlu dipertahankan meskipun bekas mufti wilayah persekutuan itu banyak mengecamnya dan mempertahankan Kerajaan Pakatan Harapan ketika menjadi mufti. Walaupun Menteri Agama Kerajaan Perikatan Nasional ini banyak mempertahankan Pakatan Harapan serta mengecam saya semasa dia mufti wilayah persekutuan, termasuk mempersoalkan sumpah laknat saya di masjid. Lagipun, dia penyokong tegar Liverpool. Saya rasa ada keperluan untuk mempertahankan kebenaran. Ramai yang maki dia langgar kuarantin selepas pulang dari Sabah, lalu dia menghadiri banyak acara awam. Tapi dia pulang dari Sabah pada 24 September, iaitu sebelum arahan saringan dan kuarantin wajib bagi semua yang pulang dari Sabah dikeluarkan pada 26 September, kata Najib di Facebook. Bersama hantaran itu ialah tangkap layar Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang memaklumkan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah atau HSO terpakai untuk individu yang pulang dari 27 September hingga 10 Oktober. Zulkifli pulang dari Sabah pada 24 September lalu dan sejak itu menghadiri pelbagai acara dan program yang dihadiri orang ramai sebelum dia disahkan positif COVID-19 semalam. Dalam hantarannya semalam, senator itu meminta maaf atas kelemahan dan kekurangan di pihaknya dan meminta semua pihak yang menghadiri majlis melibatkan kehadirannya antara 24 September hingga 4 Oktober lalu agar menjalani pemeriksaan saringan COVID-19 dengan segera. Najib turut menjelar Pakatan Harapan dan NGO yang katanya membantah cadangan Menteri Kesihatan Adham Baba untuk melaksanakan kuarantin wajib bagi mereka yang pulang ke Semenanjung setelah mengundi pada pilihan raya negeri di Sabah. Dia merujuk kenyataan anggota Parlimen Seputih Teresa Kok yang mempersoalkan apakah Perikatan Nasional cuba menghalang pengundi Sabah di Semenanjung untuk pulang mengundi berikutan kenyataan Adham yang memberi bayangan kuarantin wajib dikenakan kepada mereka sekembalinya ke Semenanjung. Masa itu Pakatan Harapan kata mereka sanggup mati daripada menyerah kuasa kepada Perikatan Nasional, lalu mereka memaksakan PRN Sabah walaupun dibantah kuat Barisan Nasional. Katanya dipercayai merujuk kenyataan bekas Ketua Menteri Sabah Syafiee Apdal pada Ogos. Jika masa itu Pakatan Harapan menyokong Kerajaan Perikatan Nasional untuk memulakan kuarantin wajib lebih awal dan tidak membantah lebih ramai kes COVID di Semenanjung yang berasal dari Sabah mampu dielak, katanya. Adham sebelum ini dilaporkan berkata KKM akan meneliti keperluan kuarantin wajib
terhadap mereka yang pulang ke Semenanjung dari Sabah selepas PRN. Namun hal itu kemudian dinafikan Menteri Kanan, Kluster Keselamatan Ismail Sabri Yaakob. Selain itu, Najib turut mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional yang sepatutnya membenarkan undi pos bagi warga Sabah di luar negeri selain sepatutnya tidak mengeluarkan arahan kuarantin untuk 3 hari sahaja. Patut wajibkan 14 hari sebab itu adalah tempoh inkubasi COVID-19 walaupun ramai yang pilih termasuk saya untuk kuarantin diri secara sukarela selama 14 hari. Tapi nasi dah jadi bubur. Namun Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional tidak patut mengulangi kesilapan besar ini pada masa depan. Saya juga berdoa agar Menteri Agama pulih sepenuhnya dengan secepat mungkin, katanya lagi. Dewan Pemuda Ikatan Malaysia DPIM menggesa parti politik tanah air supaya melaksanakan gencatan politik buat sementara waktu berikutan peningkatan kes COVID-19 kini. Ketuanya Syahir Adnan berkata, tidak dapat dinafikan peningkatan gelombang kali ini berkait rapat dengan pilihan raya negeri Sabah dan semua ahli politik perlu mengambil iktibar daripadanya. Seperti semua sedia maklum, PRN Sabah dilaksanakan kerana konflik politik Sabah sehingga berlakunya pembubaran DUN Dewan Undangan Negeri Sabah. DPIM menggesa agar pemimpin politik memikirkan keresahan dan kebimbangan rakyat, memberikan fokus mereka kepada penyelesaian isu rakyat, terutama membendung COVID-19, katanya dalam kenyataan. Untuk rekod, sebelum ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjalani kuarantin selama 2 minggu bermula 3 Oktober selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara. Mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri yang disahkan positif COVID-19 dan sedang menerima rawatan di sebuah hospital di Seremban. Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menjalankan ujian saringan pengesanan COVID-19 ke atas semua ahli dan urusetia mesyuarat tersebut. Berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh KKM, mereka yang dikenal pasti kontak rapat semasa mesyuarat ini telah diberikan surat perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah atau HSO selama 14 hari dari tarikh 3 Oktober 2020 dan dipakaikan gelang pengawasan. Ahli mesyuarat yang bukan merupakan kontak rapat pula dinasihatkan menjalani kuarantin kendiri iaitu self-quarantine selama 14 hari bermula 3 Oktober 2020 hingga 16 Oktober 2020. Mereka juga dikendaki memantau status kesihatan kendiri atau self-health monitoring di rumah setiap hari menggunakan home assessment tool dalam aplikasi MySejahtera. Turut menjalani kuarantin kendiri ialah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Beliau menjalani kuarantin kendiri di kediamannya selepas menghadiri mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara pada 3 Oktober lalu. Sementara itu, sepanjang tempoh kuarantin 14 hari yang bermula 3 Oktober lalu, Dr. Nur Hisham akan mengadakan sidang media berjadual secara langsung dari kediamannya tanpa kehadiran wakil media. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, kerajaan tidak akan menguatkuasakan semula Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP seluruh negara kerana dikuatiri boleh meruntuhkan sistem sosial dan ekonomi negara. Ini walaupun jumlah kes COVID-19 harian mencapai tahap tertinggi selama beberapa hari lepas. Setakat hari ini, kita tidak memikirkan soalan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara atau total lockdown. Apa yang akan dilakukan oleh kerajaan ialah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar di kawasan-kawasan yang dikenal pasti mempunyai kes-kes COVID-19 yang tinggi. Dengan ini, aktiviti ekonomi dan sosial di kawasan-kawasan lain yang tidak terjejas boleh diteruskan dengan amalan SOP yang ketat dan penguatkuasaan undang-undang yang tegas, kata beliau. Muhyiddin berkata, kerajaan menjangkakan kes COVID-19 baru akan meningkat dalam beberapa hari mendatang. Namun jelasnya, kerajaan hari ini lebih memahami dan dalam keadaan lebih baik untuk menangani penularan wabak itu. Saya percaya kesiapsiagaan sistem kesihatan kita akan membolehkan kita menangani 9 penularan COVID-19 tanpa perlu kita menutup sektor-sektor ekonomi yang pernah dilakukan sebelum ini. Setakat ini, proses pemulihan ekonomi berjalan dengan lancar. Apa jua keputusan yang diambil perlu mengambil kira kepentingan 15 juta rakyat kita yang keluar bekerja. Ini penting bagi menjamin kelangsungan hidup rakyat dan kestabilan ekonomi negara, kata Perdana Menteri lagi. Dalam pada itu, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengakui kempen pilihan raya negeri Sabah antara punca peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Katanya PRN Sabah terpaksa dilakukan kerana DUN dibubarkan yang di-Pertua Sabah Johan Mahiruddin. Saya akui kempen PRN di Sabah juga menjadi antara punca peningkatan kes COVID-19. PRN Sabah terpaksa diadakan apabila TYT Sabah telah membubarkan DUN Sabah pada 30 Julai lalu. Ini sesuatu tidak dapat dielakkan kerana kita tertakluk dalam perlembagaan, katanya menerusi perutusan khas COVID-19.
Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.